بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang keberapa apa tu? Daripada Abu Sa'id. Ada nombor tak? Dua. Tak ada nombor. Ada 24 Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah. Betul? Daripada Ibnu Abbas. Baik, kejap tengok. Dah sama tau. Kejap. Mana? Ni. Mangqalahina. Okey. Jadi dah sama. Katanya kami yakni Imam Nawawi meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Ibnu Abbas sahabat Rasulullah juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda Man qala hina yusbih fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun adraka ma fatahu fi yawmihi dhalik wa man qalahunna hina yumsi adraka ma fatahu fi lailatih. Maksudnya barang siapa yang pada pagi hari mengucapkan dibaca ni pada pagi hari fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Baik, ini dipanggil surah Ar-Rum ayat 17 hingga 19. Ni ayat Quran Maksud dia maka bertasbih kepada Allah biasanya subhanallah maha suci Allah ketika kamu berada pada petang hari dan ketika kamu berada pada waktu subuh. Di waktu subuh dia tasbihun ni pada pagi hari. Maksudnya maha suci Allah ketika kamu berada ataupun bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu petang dan kamu berada pada waktu pagi. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi. Dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada pada waktu zuhur, dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan daripada kubur. Surah Ar-Rum ayat 17 hingga 19. Baik. Orang yang baca ayat ni pada waktu pagi, nescaya dia akan mendapat apa yang hilang daripadanya pada hari itu. Maksud hak yang hilang ni hak yang terlepas, hak yang terlupu. Jadi mana-mana amalan kebaikan hak yang terlupu, yang terlepas pada hari tersebut, didapat balik dengan dia baca bacaan ini. Sesiapa yang membacanya pada petang hari, nescaya akan mendapat apa yang hilang daripadanya pada malam itu.
Apa hak yang hilang, apa hak yang terluput daripadanya pada malam tersebut. Jadi bacaan ni dia dapat mengganti balik kekurangan kebaikan hak yang kita buat, benda-benda hak yang kita tertinggal. Bacaan ni dapat menampung balik perkara tersebut. Baik. Hadis ini tidak didhaifkan oleh Imam Abu Dawud, namun didhaifkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir dan dalam kitab Ad-Du'afa. Jadi hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Dawud, tetapi Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan, tidak melemahkan hadis ini. Cuma kalau kita buka dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari dia banyak kitab dia. Dan kitab yang besar nama dia kitab Tarikh Al-Bukhari. Yang mana dalam kitab Tarikh Bukhari, Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Begitu juga dalam kitab Ad-Du'afa. Okey, walaupun hadis ini dhaif, tapi dalam daripada sudut benda fadailil a'mal tidak menjadi masalah. Sebab itulah Imam Nawawi menyebut hadis ini dalam kitab ni. Baik. Seterusnya, kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada sebahagian puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepadanya untuk membaca. Jadi Rasulullah mengajar kepada sebahagian daripada puteri dia, sebahagian daripada anak perempuan. Ya, anak perempuan Rasulullah 4 orang aja. Yang pertamanya adalah Zainab, yang keduanya Ruqayyah, yang ketiganya Ummu Kulthum, yang keempatnya Fatimah. Baik. Jadi yang mana 4 orang anak perempuan Rasulullah, 3 daripadanya wafat sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab mati sebelum Rasulullah, Ruqayyah mati sebelum Rasulullah wafat, Ummu Kulthum, kita baca Ummu Kalsum kan, dia sebenarnya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum mati juga sebelum daripada Rasulullah. Yang mati selepas daripada Rasulullah adalah Fatimah. Tu pun ada pandangan yang mengatakan lebih kurang dalam 6 bulan, ada pandangan yang mengatakan tak sampai 6 bulan setelah daripada kewafatan Rasulullah. Cuma dalam hadis ni tak sebut siapa hak yang, tidak sebut secara jelas siapa jadi maksudkan puteri Rasulullah hak yang Rasul ajar kepada dibacaan ni. Baik. Ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan puteri Rasulullah di sini adalah Fatimah. Baik. Jadi katanya Rasulullah khabar kepada dia lagu mana? Ni Rasul pesan kepada dia, quli hina tusbihin subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma fa innahu man qalahunna hina yusbih hufidha hatta yumsi wa man qalahunna hina yumsi hufidha hatta yusbih. Artinya, ucapkanlah pada pagi hari. Rasul suruh kepada dia, ucapkanlah pada pagi hari subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Maksudnya, maha suci Allah dan segala puji baginya Allah. Tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Dia tak makna lagu tu, la quwwata illa billah, tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Jadi kita tidak mempunyai sebarang kekuatan, sama ada untuk melakukan ketaatan ataupun untuk meninggal maksiat, melainkan kalau Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita, barulah kita mempunyai kekuatan. Baik. Masya Allah kan, maksudnya apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Jadi benda yang Allah Ta'ala berkehendak untuk terjadi pasti akan terjadi. Benda yang Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk terjadi pasti tidak akan berjadi. Semua manusia berkumpul untuk menjadikan perkara yang Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk terjadi, pasti tidak mampu untuk terjadi perkara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok dalam bacaan ini, yang Rasulullah ajar kepada puteri dia, dia mengandungi akidah-akidah yang diwajibkan kepada setiap mukallaf berpegang dengan akidah ini. Yang pertamanya, subhanallah, maha suci Allah. Kita menjadi kewajipan kepada kita kena membersihkan, kena menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala kekurangan. Kita kena membersihkan.
Allah Ta'ala Tuhan yang maha suci, diri dia maha suci daripada kekurangan, dan kita dituntut kepada kita menyucikan Allah daripada kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak sedikit pun tidak ada kekurangan pada dia, tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala memerintahkan dan menuntut kepada kita agar kita membersihkan dia daripada kekurangan. Diri dia tidak ada kekurangan, kita membersihkan dia daripada kekurangan, ia adalah suatu tuntutan, suatu ibadah. Okey, satu. Yang keduanya, wa bihamdi, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita beriktiqad Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat yang sempurna. Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita beriktiqad, berpegang kemah kemih Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, dengan sifat kesempurnaan. Tengok, berkait dengan akidah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga akidah hak yang perlu dipegang oleh setiap orang, setiap mukallaf. Kita kena meyakini bahawasanya apa jua benda hak yang mampu kita buat sebenarnya ia adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan ketaatan andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi pertolongan, tidak memberi taufik dan tidak memberi hidayah kepada kita. Dari sama dengan maksud la haula wa la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Ma syaa Allah kan. Ini juga akidah. Setiap apa yang Allah Ta'ala kehendaki, jangan diguna perkataan ma. Ma ni dipanggil isim mausul. Setiap benda yang Allah Ta'ala kehendaki kan pasti akan berlaku. Tetapi wa ma lam yasha' lam yakun. Tetapi setiap perkara yang Allah Ta'ala tidak berkehendak pasti tidak akan berlaku. Sehingga kan kehendak kita sebenarnya di sana ada kehendak daripada Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak berkehendak oleh kamu melainkan di sana ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benda ni hak yang kita perlu kita kena pegang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain lah, ni hadis juga, kata Rasulullah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mungkin ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh ummah, seluruh manusia, sekiranya mereka itu berhimpun untuk memberi manfaat kepadamu, nescaya mereka itu tidak mampu untuk memberi manfaat kepadamu melainkan hanya sekadar hak yang Allah Ta'ala telah tetapkan untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Andai kata mereka itu sepakat untuk melakukan memberi mudarat kepadamu, nescaya mereka itu tidak mampu untuk memberi mudarat kepadamu melainkan hanya sekadar yang Allah Ta'ala telah tetapkan benda terjadi mudarat kepadamu. Baik, seterusnya kata dia aku mengetahui bahawa Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Aku mengetahui, aku meyakini Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, dan bahawa Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dengan pengetahuan. Allah Ta'ala tahu belaka. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berbeza dengan ilmu kita. Okey, kata Rasulullah, sesiapa yang mengucapkannya pada pagi hari, nescaya dia akan dijaga, dia akan dipelihara oleh Allah hingga petang. Dan sesiapa yang membacanya di petang hari, nescaya akan dijaga sampai pagi. Jadi orang yang ingin mendapat perlindungan dan penjagaan daripada Allah, maka dia baca tasbih ni ataupun dia baca zikir ni. Baik, seterusnya katanya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata,
dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin al-masjid فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. Baik, tengok Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya meriwayatkan satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid dan di sana bertemu dengan seorang lelaki daripada kalangan Ansar, maksudnya penduduk Madinah, yang bernama Abu Umamah, panggilan dia Abu Umamah. Baginda bertanya, wahai Abu Umamah, mengapa kamu duduk-duduk di masjid di luar waktu solat? Jadi apabila Rasul masuk dalam masjid yang mana bukan waktu solat, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah, dia bukan jadi orang yang biasa duduk dalam masjid dalam waktu tersebut. Kalau orang yang biasa berada dalam masjid pada bukan waktu solat, itu tidak akan timbul persoalan. Tapi yang warna pelik duduk masjid ni, ke kena ambak ke bini, mari kalau kita zaman kita kan dah warna tengah-tengah malam duduk masjid ni, ke bini tutup itu moh dak tu bik ni, sebab dia cakap bab poligami sangat, gacok sangat tadi. Okey, kalau kita zaman kita gitulah. Jadi kalau hak yang pelik-pelik gitulah kita rasanya. Okey, jadi Rasul masuk dalam masjid, tiba-tiba Rasul dapati ada seorang sahabat yang dikenali dengan Abu Umamah duduk nengung dalam masjid, dan Rasul tengok riak wajah dia saat itu orang yang banyak masalah. Kita kalau orang banyak masalah, kita tengok kepada wajah dia, kita nampak lalu dah, ada masalah benar dia ni. Masalah banyak sangat ni. Sampai keruk dahi, muka pun jadi suram, muka nampak dak jernih mana, duk serabu je. Baik, jadi Rasul masuk dalam masjid, Rasul tengok begitu keadaan sahabat Rasulullah ni. Maka Rasul tanya dia, sebab dia duduk dalam masjid dalam waktu ni tengok kepada air muka nampak bermasalah ni. Tengok. Maka Rasul tanya, mengapa duduk masjid bukan dalam waktu solat? Dia menjawab, ada keresahan menggangguku dan hutang-hutang. Kalau kita tengok perkataan dalam bahasa Arab, kalau terjemuh gitu kita rasa dak jeliga mana. Okey, kita tengok lagu mana yang dikabur kepada Rasulullah. Dia kata lagu mana? Dia kabur dalam hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humumun lazimatni. Dia humum ni bukan satu masalah, bermacam-macam masalah yang mengganggu aku. Okey, itu maksud humum. Bukan satu masalah, bermacam-macam masalah yang mengganggu aku, dan begitu juga hutang banyak sangat. Okey, masalah ni patuh hutang pula tu duk nengung dalam masjid tu. Dia manusia, orang yang mempunyai mata hati lah. Apabila dia banyak masalah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cari masjid, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana banyak sangat masalah. Tu makna humum. Humum ni bukan semasalah. Bukan satu benda yang mengecewakan dia, suatu benda yang menyedihkan dia. Bahkan macam-macam perkara yang menyedihkan dia. Allah Rabbi, cakap kita macam-macam benda yang menyebabkan dia tertekan. Siapa ke mari duduk masjid bukan pada waktu sembahyang, duk fikir bab hutang lagi. Okey, tengok benda yang Rasul hajar dia. Allah muju berlaku kepada dia. Kalau tak berlaku kepada dia, maka tak tahu benda yang kita boleh baca ketika kita ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan begini. Tengok benda yang Rasul hajar kepada dia. Maka baginda bertanya lagi, mahukah aku ajar padamu suatu doa yang apabila kamu baca, nescaya Allah Ta'ala melenyapkan keresahanmu dan melunaskan hutang-hutangmu. Okey, dia menjawab, mahu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu pagi dan petang hari ucapkanlah
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dia boleh baca dua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Dia boleh baca al hazan, boleh baca al huzni, makna sama. Bagi berbeza, makna sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Dan benda ni, doa ni, bacaan ni bacalah. Bukan setakat kita kalau boleh hajar belaka anak cucu. Bukan kalau boleh pakat hajar belaka anak cucu. Pakat bajar belaka anak cucu benda ni. Sebab kita kadang-kadang kita ingat budak-budak je tekang, kadang-kadang orang tua tekang. Orang tua tekang, ada masalah, tekanan jiwa. Dak senyum, masalah rebah muka, banyak nak masalah. Hak tu lambat seleh. Nyetepik situ, nyetepik sini, lambat seleh. Kalau cakap kita gitu kan, lambat bini tegur, nyajekoh. Lambat anak tegur, nyajekoh. Sebab tekanan kan. Manusia dah tekang sedia dah. Jadi macam mana untuk kita legakan tekanan tersebut? Di samping kita berusaha, kita berdoa kepada Allah. Kan kita ada Tuhan. Doa tu adalah ibadah. Doa senjata orang Islam, senjata orang beriman. Ni doa yang Nabi SAW ajar untuk hilangkan perkara tersebut. Bukan panjang sangat kita baca, bukan habis sampai ke sejam. Tapi oleh kerana kita ni malas nak baca, jadi kita tak baca. Padahal sikit aja ni. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Allah Subhanahu Wa Taala kena yakin. Benda ni kena yakin, benda ni akan hilang. Benda ni akan hilang daripada, ataupun apabila kita baca dengan bacaan yang Rasulullah ajar, kesusahan kita, penderitaan kita akan hilang. Hutang kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cuba kita tengok Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu pagi dan petang hari ucapkanlah. Pagi petang, jangan lupa benda ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kegelisahan dan kesedihan. Minta kita berlindung kepada Allah daripada gelisah dan sedih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita minta perlindungan kepada Allah, maka Allah Taala tidak akan sia-siakan kita. Orang yang berlindung kepada Allah, pasti Allah Taala akan bagi perlindungan kepadanya. Ketika kita baca doa ni, kita kena ingat makna dia dalam hati. Jadi ketika kita baca, kita ingat makna dia dalam hati. Jadi bermakna kita telah dengan mulut dan hati kita yang tidak lalai, kita minta kepada Allah, Tuhan yang maha memberi perlindungan kepada hamba-Nya, agar Allah Ta'ala melindungi kita daripada perkara ini. Pasti Allah Ta'ala akan beri perlindungan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan hamba Dia yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kegelisahan dan kesedihan. Dia dalam, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, alham, lepas tu yang keduanya al-hazan. Di alham dan al-hazan ni, ulama ketika membincang makna alham wal hazan, adakah alham wal hazan makna yang sama ataupun makna yang berbeza? Pada penggunaan bahasa Arab, kalau ataf, benda yang pertama dengan benda yang kedua adalah berbeza. Hamba tak macam ceritalah ilmu tata bahasa Arab. Cuma nak cerita secara ringkas, apabila kata ham dan hazan, bermakna ham lain daripada hazan. Begitu dalam penggunaan bahasa Arab. Ataf, sesuatu kalimah di atas suatu kalimah yang lain, ia memberi maksud ataupun kita dapat fahami bahawasanya benda yang pertama dia berbeza dengan benda yang kedua. Okey, apa makna alham, apa makna al-hazan, untuk kita faham lebih jelas. Alham ni adalah kerungsingan kita terhadap benda yang telah berlaku. Alham. Manakala al-hazan adalah kesusahan, keperitan, kepedihan, benda yang akan datang. Kita kadang-kadang kita sedih terhadap benda yang telah berlaku. Benda yang berlaku, Allah sedihnya, tekang sebab berlaku gitu, berlaku gini. Okey, itu dipanggil alham. Manakala al-hazan ni benda yang kita bimbang akan berlaku.
bimbang akan berlaku. Jadi segala kesedihan, segala duka yang ada dalam hati kita, segala tekanan yang ada dalam hati kita terhadap benda yang perasaan kita terhadap benda yang telah lepas ataupun benda yang mungkin berlaku akan datang, semuanya kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di atas dunia ni kita tidak terlepas daripada ujian. Jangan kita rasa kita seorang saja yang kena ujian. Orang lain pun sama juga. Cuma ada orang yang tinggi ujian, ada orang yang rendah ujian, dia tidak sama. Semakin tinggi orang tu dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ujian. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddul bala'il anbiya. Orang yang paling teruk kena uji adalah para nabi. Kemudian mereka yang menyusuli nabi, orang-orang yang soleh. Setiap kita tidak terlepas daripada ujian. Cuma bagaimanakah cara kita berhadapan ataupun menghadapi ujian tersebut? Ada orang ni ujian daripada sudut harta, ada orang ni ujian daripada sudut keluarga, ada orang ni ujian daripada sudut kesihatan. Manusia tidak terlepas daripada uji ataupun tidak terlepas daripada ujian. Selama mana kita berada di atas dunia, selama tu kita tidak terlepas daripada ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati dan hidup adalah supaya nak uji kamu. Kita ni, kehidupan ni adalah tempat ujian. Kita tidak terlepas daripada ujian. Cuma bagaimana cara untuk kita menghadapi ujian tersebut? Orang yang tidak pandai menghadapi ujian, maksudnya dia menghadapi ujian bukan mengikut petunjuk agama, maka pasti akan kena tekanan lah macam-macam. Tapi kalau dia menghadapi ujian mengikut petunjuk agama, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan perasaan-perasaan yang menghantui ataupun perasaan yang ada dalam hati mereka, sehingga kan dia mampu untuk menghadapi ujian walaupun ujian itu adalah ujian yang cukup besar. Baik. Cuba kita tengok. Yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan sifat malas. Sifat lemah dan sifat malas. Baik, kadang-kadang punca daripada orang tu berhutang kerana dia malas bekerja sebagai contoh. Maka minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat lemah tersebut dan daripada sifat malas. Allah, comel sangat ni. Melemah, malah. Lepas tu aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penakut dan bakhil, kedeku. Sifat penakut dan kedeku. Jadi orang puan-puan hok jenis nakut apa ni, molek-molek yang baca ni, molek sangat baca ni. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Main duduk dalam rumah nak pergi bilik air sendiri pun tak berani. Ada orang puan gitu. Duduk dalam rumah sendiri nak pergi bilik air, dalam rumah takut. Sebab jauh sikit bilik air belakang rumah. Takut dalam rumah sendiri. Tak tahu kalau zaman dulu yang bilik air tanah tapi orang dulu berani pula. Jadi kau senang kau menakut. Sungguh ni bukan begitu Allah lok ni. Sungguh Allah Rabbi menakut sungguh. Ada setengah orang puang tu kalau bawa kereta tengah malam lalu kat kubur pejam mata. Mujur dia dok direbat. Kalau direbat tak tahu apa kubur juga. Ada jadi orang puang lagu tu. Doa yang kita tahu ni adalah orang siapa berita kita tu. Baik, molek amal ni, amal ayat ni, amal doa ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat penakut dan sifat bakhil. Dan minta berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kekuasaan hutang. Maksudnya kekuasaan hutang menguasai aku. Maksudnya banyak sangat hutang. Tu ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan kekuasaan manusia. Maksudnya biasa qahrir rijal, lelaki dapat menguasai aku. Dan orang lelaki menguasai aku, mengawal aku. Jadi kita mengalah je. Takut orang. Baik, minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara tersebut. Allah comel sangat baca ni. Comel sangat baca. Kalau boleh jangan kita saja baca, balik ajarkan anak cucu supaya baca benda ni. Dan tengok doa ni, doa molek doa yang rasa ajar ni bukan doa reka-reka
Ni doa bukan doa-doa hak yang ngaru ni doa hak yang Rasulullah ajar. Tapi kita ni ada sebahagian daripada masyarakat kita ni dia urahi kalau doa benda-benda pelik dia urahi. Benda-benda hak yang bukan daripada Quran, bukan daripada hadis dia urahi. Hak yang jelas datang daripada Quran, datang daripada hadis nya awak tak tahu. Ni benda comel sangat baca ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Abi Abza. Allah Rabbi, yang lupa dalam bahasa Arab lagu mana. Lupa lafaz Arab. Ya, kadang-kadang lafaz Melayu ni memang macam Abza, tapi hak Arab tu baca uan dengan asal. Kadang-kadang tulis Melayu saat ni tu tak sama dengan apa hak yang dalam bahasa Arab. Amba lupa dalam bahasa Arab lagu mana. Baik. Dia berkata pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca. Dia katakan ni pada pagi hari Rasulullah selalu membaca ni doa ni, bacaan ni. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi alhamdulillah tempat kita ramai orang baca ni. Ramai orang baca. Ada dalam Al-Surah ni kan? Ada kan? Alhamdulillah ada orang ramai orang baca ni. Baik. Artinya kami melewati waktu pagi. Maksudnya melewati ni maksudnya kami masuk dalam waktu pagi dengan berada pada fitrah Islam. Agama semula jadi, agama yang bersih, agama yang suci. Dan di atas kalimah ikhlas, la ilaha illallah, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapa kami Ibrahim alaihi salam yang lurus, yang tidak menyeleweng dan muslim, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Demikianlah dalam kitab beliau tertera dini nabiyina Muhammadin, dan hal ini tidaklah salah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian dengan suara kuat agar didengar oleh yang lain sehingga mereka dapat belajar. Wallahu a'lam. Sebabkan dia kata wa ala dini nabiyina, di atas agama nabi kami Muhammad. Dan Rasul katakan dia Muhammad, lepas tu di atas agama nabi kami. Apa dia kata atas agama yang aku bawa? Tak. Kata Imam Nawawi, tak ada masalah sebenarnya Rasul baca doa ni, Rasul baca kuat agar sahabat dapat belajar daripada apa yang Rasul baca. Dan sahabat dia baca sebagaimana yang Rasul baca. Jadi Rasul baca ala nabiyina, ala din nabiyina Muhammad. Sahabat baca gitu jugalah. Maksudnya tujuannya Rasul nak ajar kepada sahabat supaya baca doa ini. Baik. Seterusnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abdullah bin Abi Aufa. Ke Abi Aufa sebelum tu hak tadi dia Abi Abza. Sebab hamba dak mari ada sahabat nama Abi Abza dak mari. Ke Abi Aufa. Hak yang sebelum tadi. Abza kau. Nanti hamba cek semula. Kalau Abdullah bin Abi Aufa hak tu memang hak tu jelaslah. Hak tu kita ingatlah. Baik, kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jal walhamdulillah wal kibriya wal 'azamatu lillah wal khalq wal amru wal layl wan nahar wa ma sakana fihi ma lillahi ta'ala Allahumma ij'al awwal hadha an-nahar اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. Maksud bacaan ni adalah kami melewati waktu pagi. Di asbahana ni kami berada dalam waktu pagi, dan seluruh kerajaan Allah berada dalam waktu pagi ataupun wa asbahal mulku lillah. Dan pada waktu pagi segala kerajaan ataupun kerajaan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Walhamdulillah, segala puji milik bagi Allah. Wal kibriya wal 'azamatu lillah. Dan segala kebesaran dan keagungan hanya milik bagi Allah.
segala kebesaran, segala keagungan adalah milik bagi Allah. Sebab itulah tidak boleh kita bersifat kibria, sifat sombong. Sebab sombong adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersifat sombong dia tidak akan berjaya di dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikian itu negeri akhirat kami jadikan kepada mereka yang tidak ingin kesombongan, tidak ingin kesombongan pada kehidupan dunia, dan mereka itu juga tidak ingin melakukan kerosakan. Golongan ini sahaja yang Allah Ta'ala jadikan akhirat untuk dia. Sebab itulah orang yang ada sifat sombong, dia telah mengambil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka padah yang akan menantinya di negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjaga kita daripada sifat sombong. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ya Allah, jadikanlah permulaan siang hari ini sebagai kebaikan, pertengahannya sebagai kejayaan, dan akhirnya sebagai kebahagiaan. Wahai Zat yang Maha penyayang di antara para penyayang. Baik, setengahnya kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Imam Ibn Sunni dengan sanad yang di dalamnya ada kedhaifan. Sanad tu ada dhaif lah. Tetapi walaupun hadis tu hadis dhaif, ataupun walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi dalam bab fadail tidak menjadi masalah. Daripada Ma'qil bin Yasar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man qala hina yusbihu 3 marrat a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa qara'a 3 ayatin min suratil Hashr وكل الله تعالى به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan sebanyak 3 kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maksudnya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk, dan membaca 3 ayat daripada surah Al-Hashr, 3 ayat daripada surah Al-Hashr. Allahu Rabbi, hamba terlupa 3 ayat tersebut. Tak mari. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkannya kepada 70,000 malaikat yang berselawat kepadanya hingga petang hari. Maksudnya di sana ada malaikat yang berselawat kepada dia. Maksud malaikat berselawat untuk dia adalah malaikat berdoa untuk dia, malaikat beristighfar untuk dia, malaikat meminta ampun kepada Allah untuk dia. Baik, apabila pada hari itu dia meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dan sesiapa yang mengucapkan pada petang hari, maka dia juga memiliki kedudukan seperti itu. Okey, yang pertama sekali kita kena faham hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Cuma dalam bab fadail tidak menjadi masalah, boleh kita beramal. Cuma bagi orang yang beramal, dia tidak boleh meyakini benda ni dapat kepada dia. Mengharap tidak menjadi masalah, sebab kalau dia nak meyakini, mesti perlu kena berdasarkan kepada hadis yang sahih. Jadi oleh kerana hadis ni dhaif, maka dia tidak boleh meyakini ganjaran ini, tetapi mengharapkan ganjaran ini daripada Allah itu tidak menjadi masalah, kerana ia termasuk dalam doa. Baik, setengahnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada ayahnya yakni Ibrahim, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami dalam satu regu pasukan. Maksudnya Rasul hantar dia satu pasukan, satu kumpulan, dan memerintahkan kami pada pagi dan petang hari membaca afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, sia-sia, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tengok, baca doa ni pagi dan petang. Kami pun membacanya sehingga kami mendapat harta rampasan perang dan pulang dengan selamat. Jadi ketika Rasul hantar sepasukan tentera berperang, maka Rasul suruh dibaca ni, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang mana asbab dia baca, yang Rasul suruh baca ni, sehingga mereka mendapat kemenangan dalam peperangan. Baik,
Dalam kitab tersebut juga kami meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Rasulullah berdoa dengan doa ini pada pagi dan petang hari. Allahumma as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atis syarr. Maksudnya, ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba. Kita antara benda yang kita memang Allah Rabbi kita takut adalah datang keburukan secara tiba-tiba. Datang kejahatan berlaku secara mengejut. Oh, tu memang kita tak suka sungguhlah, kita tak mau sungguhlah. Kita memang tak berahi sungguh benda ni. Maka kita minta berlindung kepada Allah daripada perkara tersebut. Apa yang kita bermohon kepada Allah adalah kita dapat kebaikan dengan tiba-tiba, dengan secara mengejut. Dalam kitab tersebut juga kami meriwayatkan daripada Sayyidina Anas, dia berkata Rasulullah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih taqulina idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Artinya, apakah yang menghalangmu untuk mendengar wasiatku, pesananku? Rasul kata benda yang menghalangmu untuk mendengar. Dengar ni bukan dengar saja, dengar terima. Mu terima wasiat aku ni, pesananku, engkau ucapkanlah pada pagi dan petang hari. Ya hayyu ya qayyum bika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha menghidupkan, ya hayyu Tuhan yang maha hidup, ya qayyum Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri. Baik, kepadamu aku memohon pertolongan, perbaikilah urusanku semuanya, dan engkau janganlah memberatkan kepada diriku sekelip mata saja. Dia la takilni, mu jangan serahkan diri aku kepada diri aku, bukan munglah hak yang jaga diri aku. Itu maksud dia. Walaupun sekejap mata, jangan muserah diri aku kepada aku. Baik, comel baca doa yang Nabi SAW ajar kepada Fatimah. Dalam kitab tersebut juga kami meriwayatkan dengan sanad yang dhaif daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang mengadu kepada Rasulullah bahawa dia ditimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul idza asbahta bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'." Pada pagi hari ucapkanlah bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, dengan nama Allah ke atas diriku, keluargaku dan hartaku, nescaya tidak akan ada suatu pun milikmu yang hilang. Dia ada sebahagian daripada masyarakat kita, ada sebahagian masyarakat kita ni di simpang piti hilang, ada. Hamba ada jumpa 2-3 orang, bukan seorang, 2-3 orang. Hamba kata dah siapa curi? Dia kata bukan orang curi, dia kata toyo ambil. Hamba dah tahulah betul ke tak, tapi oyak gitu. Orang hak kabur kamba tu orang hak rapat dengan hamba. Hak ada seorang tu ustaz. Dia kabur kamba, ustaz ada dah amalang-amalang dia yang hamba letak piti hilang. Dia oyak gitu. Tapi malah kabur nama dia sekian-sekian, takut kenal pula kan. Baik, okey, baca doa ni. Ni baca doa ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar ni. Walaupun hadis ni dhaif, tapi hadis dhaif Imam Nawawi letak dalam buku kitab dia, bermakna hadis ni boleh kita amalkan. Kalau benda yang tidak boleh diamalkan, Imam Nawawi tidak letak. Kalau hadis palsu, buat benda Imam Nawawi letak, sebab Imam Nawawi adalah ulama hadis. Baca doa ni, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, dengan nama Allah di atas diriku. Allah Ta'ala jaga kita sebab kita sebut dengan nama Allah, keluargaku dan hartaku. Baca doa ni. Baik, kalau hilang kok mari tak surah, tak sejid boleh pahala kalau hilang juga. Tapi sebenarnya kena yakin. Dia pun mengamalkan dan musibah tersebut lenyap daripadanya. Kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Imam Ibnu Sunni daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang apabila kita tahu kita mampu untuk beramal. Atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberi manfaat kepada kita adalah ilmu yang mampu kita beramal.
Apabila kita tahu kita mampu beramal, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah tu dipanggil ilmu yang bermanfaat. Baik, tetapi kalau dapat ilmu semakin jauh dengan Allah, ilmu itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Dia ada sebahagian daripada orang ni, kalau kita buat contoh je lah. Sebahagian daripada orang dulu pakai tudung labuh kalau orang Puang. Dulu pakai tudung labuh, dulu pakai agak segebang, pakai agak piyah, pakai agak jubah dulu. Tapi lepas daripada belajar, oh rupanya tudung labuh tak wajib pun, yang penting tutup aurat. Oh lepas daripada tu jadi pakai tudung sikat dah lah. Jadi lagu tu. Hak dulu ada kok serbang piyah. Oh serbang piyah ada kata hak tu pakaian orang Arab aja. Ada orang kata lagu tu, ada orang kata sunnah. Oh kalau lagu tu tak ada masalah dah pakai piyah serbang. Hanya pakai tak ada pakaian-pakaian hak yang kita tengok masyarakat tengok, oh tu pakaian orang agama, tak ada dah. Kadang-kadang gitu. Dulu benda-benda yang syubhah tinggal. Ni apabila belajar ada khilaf yang buat dah sekarang. Tu sebenarnya bahaya benda lagu tu sebenarnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ni adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau benda hak yang haram kita tinggalkan, benda hak yang syubhah kita tinggalkan, hak tu hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Bukan dah masalah dia ada khilaf dah. Kalau ada khilaf ada apa kalau gitu kok. Benda hak yang syubhah kita kena tinggalkan. Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Kamu kena tinggal benda yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Di antara perkara yang halal dan perkara yang haram adalah perkara yang syubhah, perkara yang kesamaran. Ramai manusia tidak tahu. Tetapi barang siapa yang menjaga diri dia daripada melakukan perkara yang syubhah, maka sesungguhnya dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Sesiapa yang sering melakukan perkara yang syubhah, akhirnya dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik. Kalau kita tengok orang dulu lah, hamba dengar orang tua-tua duk cerita lah. Orang dulu je ngaji belajar kitab kan. Dia belajar, ustaz tok guru baca saat itu, baca biasa je. Baca biasa je. Dok semangat macam ustaz muda-muda zaman kita. Baca biasa je. Baca biasa. Tapi orang yang belajar tu Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia untuk beramal. Begitu. Hamba dengar orang tua duk cerita gitu. Allah Rabbi. Tapi kita pula hak yang zaman kita ni Allah bergegar atas mimbar sungguh. Tak bukan orang lain apa pun sama kau kan. Tapi masalah kadang-kadang orang yang mendengar saat ni tu tidak mampu untuk beramal apa hak yang dia dengar. Di manakah kesilapan sebenarnya? Ada kesilapan sebenarnya. Di sini kita perlu bermohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apabila kita dapat, maka ada kekuatan untuk kita beramal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengahnya rezeki yang baik, Allah kita nak, rezeki orang nak. Tetapi apa hak yang dituntut oleh agama adalah rezeki yang baik. Apa guna kalau kita dapat banyak rezeki tapi rezeki yang tidak baik? Rezeki yang hanya kita dapat menikmati dalam dunia yang sementara, tetapi di akhirat menjadi bala petaka kepada kita. Kita tak mahu begitu, kita nak rezeki yang baik. Seterusnya amalan ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda ni di samping kita berusaha, kita berdoa kepada Allah agar Allah Taala kurniakan kepada kita perkara-perkara ini. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami riwayatkan dalam kitab Imam
Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbah Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله تعالى أن يتم عليه. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari membaca, ya Allah, sesungguhnya aku pada pagi hari ini hidup dengan kenikmatan, keselamatan dan pakaian daripadamu, maka sempurnakanlah kenikmatanmu kepadaku dan keselamatan serta pakaian yang engkau berikan di dunia dan di akhirat. Kalau orang tu baca sebanyak 3 kali pada pagi dan petang hari, pasti Allah Ta'ala akan menyempurnakan baginya. Allah Ta'ala akan menyempurnakan nikmat untuk dia. Allah Ta'ala akan menyempurnakan kesihatan untuk dia. Allah Ta'ala akan menyempurnakan perlindungan kepada dia. Dan Allah Ta'ala akan menyempurnakan penutupan kepada dia, pemeliharaan daripada Allah untuk dia. Seterusnya kami riwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Sunni daripada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min sabahin yusbihul 'abdu illa munadi yunadi subhanal malikil quddus. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita dengar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung, memaafkan kesilapan dan kecuaian kita. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.